Okey, Tok Abah Ju, kalau yelah sedar tak sedar hari ni kan, saya macam bangun tidur pagi tadi, saya bangun, saya macam apa benda aku nak buat hari ni sebab hari Khamis kan. Tapi bila fikir balik, saya tengok jam, hari ni 31 Disember rupanya. 31 Disember 2020, which is mean hujung tahun lah, betul-betul hujung tahun. Dan sedar tak sedar, kurang berapa jam je lagi kita dah nak masuk ke tahun baru kan. Berapa jam saja lagi kita nak masuk ke tahun baru 1 Januari 2021. Sedar tak sedar. Dan yalah, benda tu agak berlalu dengan pantas. Yang saya ingat kalau kita masuk ke awal Januari dulu, kalau di peringkat saya sendiri, kita baru ada beberapa program besar di awal Januari lalu. Ada episod politik yang berlaku, kemudian pandemik, kuarantin berapa bulan dah, hujung tahun 4 masa lalu. Sekejap je kan, tu pun tak ada saya nak keluar rumah pun, kereta semua kosong. Jalan kosong. Jalan cuti. Esok satu memang cuti Jumaat, sambung Sabtu Ahad. Ya. Kalau boleh di dalam ayat yang ringkas dan padat. Ya. 2020 ni apa dia yang paling terkesan sekali, yang kalau nak diingatkan? Sebab orang dulu dia kalau sebut tentang 2020 ni, kita selalu sebut tentang wawasan 2020, tetapi 2020 yang kita hadapi ni amat berbeza sekali daripada apa yang kita harapkan, seperti mana yang diwar-warkan dalam bila kita bercakap tentang wawasan 2020. So bila melalui itu, apa dia sebenarnya yang paling terkesan 2020 ni? Kalau saya lah Tok Abah, in term of terkesan, kalau nak kata terkesan tu, semua orang terkesan Tok Abah. Baik ekonomi, financial, saya rasa semua orang terkesan. Tapi kalau apa yang Tok Abah cakap tadi, tak ringkas lah Tok Abah minta teringkas. Tapi saya suka nak berkongsi bila daripada sekolah rendah Tok Abah, wawasan 2020. So 2020 semua exciting years yang semua orang tunggu. Kita mengharapkan ada something happen 2020. Yeah, it's mostly this something happen actually. Mengharapkan 2020 ni adalah dia kereta terbang tu satu hal. Zaman yang orang kata apa ni, sebuah negara maju. Ya, Malaysia sebuah negara maju. The years that people hoping everything. But bila sampai ke tahunnya, duit kita terbang dah sampai ke hujung tahunnya, it's a time bagi saya, what is 2020 is not years we hope everything, but we are appreciate everything. Itu bagi saya. Saya tahu kalau Ju 2020 macam mana 2020 ni kalau saya dia bagi efek yang betul-betul terefek. Contoh macam kita orang yang kerja macam tu kan, contoh kerja kedai makan kerja benda-benda yang harian. So memang efek lah benda tu. Tak dapat, orang tak datang sebab PKP, orang tak datang kedai semua kan. So macam ekonomi sangat efek. Kalau saya lah, pendapat saya, ekonomi. Itu yang saya cakap tadi Tok Abah. We are not hoping everything. At last we just appreciate everything. Sebab macam contoh kedai makan Tok Abah, orang banyak kedai makan. At last bila buka kedai makan waktu bulan 2020 ni, orang datang, seorang datang pun kita dah bersyukur dah. That's what we said, we appreciate. Walaupun seorang pelanggan datang, kita dah cukup bersyukur. Yang mungkin berlainan macam kami ni, ialah adalah gadgetnya, adalah benda yang macam mana untuk mengisi 2020 ni. Kalau Tok Abah sendiri 2020 yang Tok Abah lalui sendiri macam mana? Sebenarnya saya dari malam tadi ni memikirkan kan, hari ni hari akhir, 31 Disember 2020 je esok dah 1 bulan. Sebenarnya apa dia yang kita lalui ni sebenarnya 2020 ni, apa dia ya? Dan Tok Abah cuba nak bayangkan 2020 ni, macam katalah 2020 ni sebagai suatu sebagai seseorang individu yang bersama dengan kita, dan hari ini dia nak meninggalkan kita kan. Dan dia minta kita bagi dia satu ucapan lah, sebelum aku meninggalkan kamu ni kan, apa yang rasanya kamu nak cakap pada aku kan, setelah kita sama-sama harungi masa dalam tempoh
bersama ni. Ya. Saya nak sebutkan gini je lah. Saya kata 2020 saya nak ucap terima kasih banyak pada kamu, kerana kamu mengajar saya tentang sebenarnya arti kehidupan ni. Selama ni saya selalu sebut dalam hidup saya, life is a journey, not destiny. Hidup ni suatu perjalanan, bukan checkpoint. Sebab orang selalu sebut hidup ni kena ada matlamat, tapi hidup bukan hanya mengejar matlamat. Dia is a journey, suatu perjalanan kan. Dan melalui 2020 ni adalah suatu perjalanan yang cukup dramatik, emosional. Ya, emosi dan marah, mungkin juga kecewa kan. Berbagai perasaan yang dan dia sebenarnya menyedarkan kita tentang sifat-sifat manusiawi kita. We are human, dan inilah kehidupan. So terima kasih 2020 kerana mengajar kita tentang kehidupan. Kalau bagi Tok Abah lah. Tapi yang lebih penting kepada kita ialah nak pergi ke 2021 ni kan. Sebab orang melihat ni apakah kita akan bawa bagasi ataupun legasi ini menuju ke 2021, ataupun 2021 ni ada sesuatu yang baru yang kita nak bina atau yang kita nak capai. So itu yang sedang berlega dalam fikiran. Sebab mau tak mau, setiap kali bila sampai tahun baru kan, semua orang kena buat azam baru, apa nak kan, untuk apa nak dicapai untuk tahun yang mendatang ni kan. Jadi Tok Abah ada lah kan, I have decided apa dia yang sebenarnya. Tapi apa yang saya nak letakkan sebagai azam saya menuju 21 itu, dia terkait dengan sebenarnya melihat nak mengucapkan selamat tinggal pada 2020 ini. Okey, saya tak berajak lagi nak masuk 2021 sebab saya rasa saya nak sembang pasal 2020, nak recap 2020 ni. Okey, Ju 2020 ni. Again, apa lagi yang 2020 person? Kalau macam tu Abah cakap terima kasih semua kan. Kalau saya pun nak terima kasih dekat tahun 2020 ni, sebab 2020 ni contohlah, saya ni tak pandailah nak ni kan, tapi contohlah orang tu dia tak ada, sebelum ni dia tak pernah pun nak belajar simpan duit. Dia tak pernah nak belajar simpan duit, tak pernah nak belajar simpan duit. So bila ada pandemik ni, semua kan ekonomi macam ni kan, so macam tak ada simpanan. So macam mana dia nak guna untuk masa-masa akan datang. So mungkin next year dia boleh belajar macam mana dia tu kena simpan duit. Contoh macam tu lah kalau yang saya ni lah. Dia perkara-perkara baru lah. Kalau macam orang tak reti simpan duit. Orang yang tak reti nak hargai masa. Okey lah. Sekarang ni saya nak cakap the most benda yang paling kita ingat, benda yang kita tak boleh lupa. Macam saya cakap 2020 ni tau apa Ju, benda yang agak emotional kan. Nanti saya nak tanya Tok Abang kan Ju, apa benda yang paling mengenangkan sekali 2020 ni. Kalau saya daripada sudut personal saya, benda yang paling emosi, yang agak mengesankan saya adalah ada dua benda. Dua-dua berkenaan keluarga lah. Personal saya, pertama adalah 2 minggu sebelum PKP saya balik kampung. So lepas 2 minggu sebelum PKP saya balik kampung. Lepas tu PKP bulan 3, 4, 5. Ada satu hari ni, satu minggu, Jumaat, Sabtu, Ahad, MKN benarkan, waktu tu bulan puasa, MKN benarkan untuk rentas negeri. Maknanya siapa yang ada kat kampung boleh balik ke bandar, siapa yang ada kat bandar yang nak balik kampung boleh balik kampung. Waktu tu saya ambil masa ni isi kebenaran polis tu. Hari Jumaat saya balik kampung. Saya macam Jumaat balik kampung, saya dapat buka dengan keluarga. Sahur Sabtu, lepas sahur saya akan balik. Saya buat benda tu tau apa. Dia macam saya cakap, dah berapa bulan tak balik kampung tu apa,
mak saya rebus pucuk ubi pun rasa itulah makanan paling sedap sekali, tak Allah. Menangis tak Allah buka makan pucuk ubi dia, Allah. Dia macam mana benda tu terlalu BKP ni. Selesai daripada BKP punya tak jumpa mak ayah masa tu. Bila makan pucuk ubi tu berbuka puasa tu, itu pun rasa sedap sangat dah. Itu satu. Yang kedua tak apa, raya. Dia macam mana tahun ni sepatutnya tahun raya adalah ada apabila semua adik-beradik apa semua turn beraya di kampung saya di Perak, semua berkumpul. Tapi tahun ni jadi PKP, semua tak boleh balik, tahu apa? Mak ayah dekat kampung dengan adik dengan kakak saya dengan keluarga tangkap gambar pakai baju warna pink, tema raya tahun ni. Saya dekat Shah Alam raya pakai t-shirt, tau. Dengan ada adik kakak, ada abang, ada tapi kalau seorang lagi saya tak tahu lah emosinya. Itu dua benda tau, yang saya kalau saya terkenang balik, nak berkenang air mata saya. Itu benda yang saya ni lah. Kalau saya nak kongsi yang kalau benda yang paling mengingatkan saya apa jadi 2020 ni, itu antara perkara banyak lagi, tapi itu antara perkara yang saya nak cakap. Yalah, sampai tahap mak rebus pucuk ubi pun dah sedap sangat, tau bah. Menangis makan pucuk ubi tu sebab yalah, kita saya cakap the year you appreciate everything. Kau tak apa benda kau belum ni, tak apa benda yang tak nak dengan Ju dulu. Jadi emotional yang paling lah 2020 kalau ni. saya kali ni raya je lah. Raya. Saya dah kahwin 2 tahun 3 tahun kot. So tahun pertama, tahun kedua raya belah husband. So tahun ni kita harap nak raya belah sini lah. Dah kononnya semua family nak berkumpul belah sini. Sekali dah raya tak boleh balik. Tak apalah raya kat sini bertiga lah kat Shah Alam ni. Tak apa. Lama sangat tak balik. So kita rasalah raya kan. Saya tak pernah raya tak bersama keluarga. Ni first time. Tapi tak apalah. Jangan nangis tu. Husband cakap tak apalah ni. Selama ni kita raya sama-sama. Ni kali pertama je raya ni. So tak apalah. Berapa lama jugalah. Lepas raya tu barulah balik ke kampung. Itulah paling terkesan lah bagi saya, raya lah bagi saya. Episod yang mengesankan. Sebab sebelum tu saya memang sentiasa balik. Sentiasa balik. Kalau tak balik ni pun balik seorang ke apa, tak kisah, mesti balik. So raya je paling. So bagi saya yang terkesan raya je lah. So saya tak balik. Yalah, kalau Tok Abah nak cerita pun, Tok Abah pun ada juga punya pengalaman yang sama di situlah kan. Cuma bila Hanif Ju sebut pasal puasa, pasal raya kan, sekali lagi melihat kan, dia melihat sifat-sifat manusiawi kita ya, balik kepada our nilai kemanusiaan itu, iaitu satu yang sangat yang sangat dekat hati kita, dia yang berkait dengan soal kekeluargaan. Kan, ikatan kekeluargaan itu. How we miss the moments yang selama ini menjadi satu hari ataupun masa yang kita nantikan untuk kita buat sesuatu yang bersama dengan keluarga, atau arti kekeluargaan itu kan. Raya kan pakai tema, ada tema baju dan untuk pengetahuan Hanif dengan Ju kan, tahun ni keluarga tu apa pakai pakaian hitam semua. Berkabung semua pakai pakaian hitam kan. Jadi Tok Abah dengan Tok Mi kan, dengan anak-anak yang kat sini, kemudian ada anak di Penang, ada di Taiping kan. Jadi keluarga pula ni, jadi masing-masing terpisah. Cuma kali pertama lah kita beraya di alam maya kan. Pagi tu pakai baju pakai baju Melayu, pakai semua dan itu bagi Tok Abah kan, sebenarnya 2020 mengajar kita tentang apa arti kekeluargaan, what is family kan, apa dia itu. Sebab maklumlah kan, dalam kehidupan kekeluargaan ni maklum ada kalanya kita berbeza pandangan, berbeza pendapat, ada yang terkecil hati, ada yang berbagai ni kan, dalam kehidupan ni macam-macam yang kita rasa kan. Tetapi 2020 ini, momen-momen yang seperti itu menyebabkan kita wow kan, bahawa selama ni kita tak pernah menghargai ataupun mensyukuri nikmat itu. Tiba-tiba Tuhan kejap kan, macam disentap begitu kan. Ya Allah,
bersyukurlah 2020 kan. Betul lah orang cakap apa ni, hidup ni tak payah nak kaya-kaya sangat, tak payah nak apa ni bergaya sangat, cukup. Tok Abah tak lupa tau, satu hari Anik datang bawa hantar daging menempuh berbagai yang itu apa ni, waktu tu saya ingat 1 April. Tarikh ingat. Saya takkan lupa tarikh tu sebab waktu tu adalah penguatkuasaan tak dibenarkan rentas daerah langsung kalau tak ada surat. Adik daripada mana? Saya daripada Shah Alam. Saya daripada Shah Alam. Musing kata. Saya pusing. Waktu tu sebelum PKP, abang saya pergi ke Sabah untuk apa ni? Yalah tentera kan. So saya order daging payau, daging rusa. Berapa kilo banyak waktu tu. Jadi banyaklah tempahan ambil rakan-rakan pejabat, luar pejabat. Waktu tu elok pula diorang balik daripada Sabah tu, waktu tu PKP. Saya immediately ambil daripada Subang, TUDM Subang. Terus esoknya saya terus saya pergi start daripada Bangi, di rumah Prof Rizwan, Encik Arifin. Lepas tu saya menongkah ke Gombak, rumah Pak Ya, rumah Cik Bahrin, jumpa Firdaus, terus ke Setia Alam, ke Tok Abah. Waktu tu saya rasa macam itulah, hantar daging tapi macam seluduk bang haram. Tak, saya kagumnya macam mana Anik boleh lepas tau kan. Because kita dapat lihat kan dekat TV kan, orang bahkan Grab driver pun nak hantar orang pun disuruh patah balik kan. Dia suruh patah balik. Tu saya fikir macam mana ni. Memang kena tahan. Saya jujur, saya memang kena tahan. Dan itu saya tak boleh nafikan. Memang dia orang buat kerja lah. Dia orang waktu panjang mana pun beratur, waktu tu memang polis-polis memang dia akan tanya satu-satu. Waktu tu tak apa, paling best tu apa. Saya kat Shah Alam. First 2 week PKP yang sebelum masuk satu, kita start 18, habis hujung bulan March, sebelum masuk April. 2 minggu pertama Shah Alam out of sudden jadi ghost town tau. Yalah. Dia Betul. punya macam bandar zombie tak apa. Saya macam pergi ke apa ni, pasar raya depan ni, Checkers, beli barang tau lah, letak ayam walaupun dalam keadaan orang beratur, letak ayam, orang ambil tok, ayam habis. Letak ayam satu round lagi, tok habis. Orang sibuk beli bekalan makanan. Orang Panik. takut waktu tu, panik apa semua. Panic buying Benda tu 2020 is very out of mind. Benda yang kita tak terjangka akan jadi, telah pun jadi. Dan itulah. Ni okey, kita dah banyak cakap pasal 2020 ni. Ya, Okey. Boleh tak kita simpulkan ni sebelum kita bicara tentang esok 1 Januari 2021. Berapa jam je lagi ni? Nanti berapa jam lagi. Satu ucapan rekas untuk 2020. Kalau saya 2020, terima kasih hadir dalam keadaan kamu merosakkan banyak hati. Itu adalah satu perkara yang baik kerana kamu mengajar kami untuk jadi lebih kuat. Dia macam tu. Macam tu jugalah. Terima kasih sebab mengajar kita macam-macam erti dalam kehidupan ni, yang boleh kita bawa, yang kita boleh belajar untuk tahun 2021. Betul. Tak Abah setuju lah. Jadi kan saya tak bahasa itulah yang kita rumus bersama kan, bahawa sebenarnya bak kata orang alim kan, dalam hidup ni tidak ada kegagalan, yang ada hanya satu keputusan. Betul. So keputusannya hari ni begini, 2020 ni inilah yang Tuhan telah takdirkan pada kita, dan saya yakin, saya percaya apa juga takdir ilahi ini dia sentiasa membawa kebaikan. Cuma bagi kita manusia ni, kita melihat dari perspektif yang berbeza. Ada kadang-kadang masing-masing dengan cara dan nilai yang berbeza, tetapi akhirnya seperti mana yang Hanif sebut, Ju sebut tadi, bahawa kita bersyukur kerana 2020 ini banyak memberikan kita, dan yang lebih penting memberikan kita tentang arti kehidupan yang sebenarnya itu. Dan yang lebih penting ni Jo ialah 2020 ni mengajar kita tentang norma baru. Kan? Jadi kita nak masuk ke 2021 ni, apa dia persiapan kita, sebab norma baru ni membawa maksud bahawa akan ada lifestyle
cara gaya kehidupan yang akan yang perlu kita buat adaptasi. Betul. Kan, dan ini memerlukanlah, kalau dalam management orang sebut tentang soal ilmu, soal upscaling, kan, dan nak menyesuaikan diri ini. Dan dia kena satu cabaran paling besar kalau untuk Abah melihatlah, iaitu contestation tau. Sebab apa yang telah dibudayakan, yang telah menjadi kita punya norma lifestyle, berhadapan dengan norma baru. Dan norma baru is not about wearing mask, social distancing, kan. Tapi macam Ju sebut tadi lah, kan, contohnya kan, kalau selama ini kita tidak pernah berfikir tentang soal saving, kan. Sebab ada setengah orang kan, bagi dia pendapatannya mewah, and then cukup tahun 3 bulan bonus, tiba-tiba kan jawatannya jadi terancam. Ada yang hilang pekerjaan dengan mengejut. Betul. Dan terfikir bahawa kalaulah selama ini kan dia ada simpanan dan sebagainya, kan dia ada persiapan ke arah itu. Lihat saja soal bila sebut tentang moratorium, dan juga tentang KWSP sampai hari ini ni, kalau pergi beratur lagi kan. Jadi kan itu menunjukkan bahawa apa dia sebenarnya, apakah persiapan kita soal nak mengadaptasi norma baru kehidupan ini. Mungkin kita boleh bercakap sikit, kawan-kawan boleh kongsi yang itu. Sebab bila sebut pasal 2021 ni tu Abah, dia macam mana, kalau saya secara personal, ini saya personal, saya tak melihat 2021, saya tak merasa it's a new year. Dia adalah continue 2020 ke 2021. Pass baton. Dia cuma pass baton. Okay, 2020 dia macam lagi 2021, nah sambung. Sebab kita masih lagi dalam krisis yang sama, baik dalam krisis kesihatan, dalam krisis ekonomi, dalam krisis politik. Dia tak ada satu kesinambungan, dan kita tak nampak pun 2021 ni ada macam mana wajah baru nak dibawa. Dia lebih kepada, macam saya cakap, kalau daripada segi politik pun, apa yang terjadi 2020 dia bawa kesan ke 2021 tu Abah. Kalau ekonomi pun dia terus mengesankan 2021. Dan saya nampak dia macam lebih pada, macam tak boleh cakap past pattern macam tu lah. Tapi again saya cakap, still looking forward for new year, for 2021. Hope getting better, dan still ada benda-benda macam tu lah. Macam 2020 ni ibarat permulaan lah. Permulaan. Kita tak tahu pun bila habis isu ni kan. So saya punya harapan lah 2021 lah kita habis isu ni semua, supaya kita boleh inilah kawal balik ekonomi kita the new chapter of life sebenarnya. dia bukan kembali kepada norma yang lama. Dia just a new chapter of life. 2020 adalah daripada tahun 90 apa semua, dan sampai 2020 is a new chapter. The next chapter of life, yang orang muda ke orang lama ke, kau kena lalui juga chapter ni. Itulah 2020 yang kita tunggu daripada kecil. Mungkin itulah 2020 yang kita tunggu daripada kecil. Sebab itu bagi Tok Abah, mungkin kita sebelum kita berhenti kan, menghadapi 2021 ni, kan biasanya orang bila masuk tahun baru, orang dia ada azam baru. Ada what's to achieve, apa yang dia nak kan. So kalau Tok Abah dengar macam Hanif sebut dan juga Ju sebut tadi kan, macam seolah-olah macam kita nak masuk 2021 ni tak ada apa yang istimewanya kan, nak bawa begitu saja. Dan kerana itulah bagi Tok Abah sangat penting setiap seorang daripada kita kena mempunyai apa yang Tok Abah panggil motivasi diri tau. Mana a personal inspiration, inspirasi diri, yang sebab selama ni kita sebut je ni kan ayat Allah tidak akan mengubah nasib seseorang itu, satu kaum itu, melainkan orang itu sendiri yang nak mengubah. Sebab Tok Abah sebut tadi, nak menghadapi 2021 ni ialah soal norma baru. Dan norma baru ini membawa maksud ialah ada benda-benda yang selama ini bukan merupakan
kita punya tabiat kita ataupun amalan, cara gaya kita yang kita nak sesuaikan diri. Dan ini bukan suatu yang mudah. Sebab itu dia memerlukan inspirasi, sebab kerana itu bagi Tok Abah Lah kan, menjelang tengah malam ni sangat penting bagi kita untuk mengambil sedikit waktu bermuhasabah supaya kita membina keyakinan bahawa insya-Allah hari esok lebih baik daripada hari kan. Itu semangat yang kita kena bawa. Dan dia bukan hanya soal inspirasi aja, kena ada agenda macam mana, apa yang kita nak bangunkan. Sebab norma baru ini menuntut kita membina idealism, mungkin ayatnya terlalu besar, pemikiran tentang diri, keluarga, kehidupan, kerjaya kan. Dan itu menuntut pula kita enrich, mana memperkayakan diri kita dengan mungkin kemahiran, kepakaran, inovasi, kreativiti. Sebab sebagai contoh kan, dunia digitalisasi ini kan, orang duk sebut IR 4.0, orang bercakap tentang digitalization kan. Selama ni kita tak pernah pun mengambil ini seriously. Betul tak? Tapi setelah apa yang kita lalui 2020, ini akan jadi sebahagian daripada norma baru kan, dalam kehidupan kita. Dan itu menuntut kita sebenarnya personal, bagi Tok Abah ialah soal persiapan diri. Persiapan diri personal ini yang personal development lah ya, pembangunan diri yang mungkin selama ini kita abaikan. Macam Ju ada anak yang masih kecil-kecil kan, itu selama ni mungkin kita bergantung dengan kita punya babysitter, pergi hantar ke kindergarten dan sebagainya. Tapi dalam waktu yang sama, dengan bila berlaku apa yang kita lalui 2020 ini, memberikan kita suatu kesedaran tentang betapa kan value hubungan babysitter tu kan, dengan itu kan. Selama ni kita ingat kita bayar dan kita expect dia bagi servis begitu aja. Tetapi bila tak ada dia tu, susah kita nak pergi kerja, nak work from home pun susah kan. Jadi ini benda-benda yang memerlukan kita duduk renung, fikir dan yalah, nak mengatur semula kan. Mudah-mudahan barulah Tok Abah rasa 2021 ni bagi kita ialah nak menyesuaikan dengan apa yang disebut sebagai norma baru tu tadi. Barangkali kita mungkin tak dapat selesai semua masalah yang ditinggalkan oleh 2020. Tapi tak apa, bila Tok Abah sebut pasal upscaling, skill apa semua tu, satu perkara yang menarik bila 2020 ni, dia the true definition of bila apa tu orang kata, bila perkara yang mendesak ini akan mengeluarkan kita punya insight, talent. Just imagine, betul, juru terbang, pilot, masak burger di jalanan, dengan pakaian pilot lah, pakaian pilot, masak di tepi jalan, masak burger. Orang yang ada gaji besar selama ini, bekerja di syarikat yang besar, akhirnya terus memegang mesin jahit Tok Abah, memegang jarum, mengait, menjahit. You know, bila perkara-perkara yang terlalu menekan ini, tekanan ini sebenarnya, kalau orang yang tak tahu, dia tekanan ni jadi depression lah. Tapi how people make pressure dalam diri itu, mengeluarkan dia punya inner itu point yang sangat penting ni. Sebab sekarang ni, minta maaf ni, yang dibicarakan ialah soal depression ini kan. Depression ini mana kita lihat ramai orang yang berada dalam keadaan situasi yang stres dan memberi kesan kepada kehidupan kekeluargaan dan juga hubungan kekeluargaan dan juga persahabatan kan. Mana ada kesan sosial yang sangat besar. Sebab itu Tok Abah bersetuju betul dengan yang Hanif sebut tadi. Apa yang kita lalui ini memberikan motivasi kepada kita untuk
keluarkan talent kita kan, yang selama ini mungkin kita pun tak sedar. Kita tak tahu kita ada talent itu, dan itu sebenarnya peluang dalam kehidupan. 2021 2021 make shine. Last lah klise kan. 2021 kalau ada azam lah, kan saya macam berminat jugalah nak tahu kan. 2021 kalau ada azam Tok Abah last satu atau dua azam yang Tok Abah mungkin aku nak 2021 ni, mungkin boleh kongsikan dengan kami ke. Bagi Tok Abah ialah kan, at my age lah sebagai warga Mas Tok Abah melihat Tok Abah nak jadi seperti matahari yang terang benderang, yang boleh memberi cahaya pada orang lain. Tok Abah tak nak jadi lilin yang membakar diri sendiri untuk orang lain kan. So saya tak nak commit suicide. So kerana itu bagi Tok Abah 2021 ini melihat kepada lanskap dan senario yang analisis yang kita dah buat kan, Tok Abah meletakkan bahawa inspiring people itu kan, inspiring people makna menjadi kita ni jadi sumber inspirasi, bukan saja untuk diri kita, untuk orang. Dan enriching ini mana memperkaya, membangun dan memperkayakan orang supaya orang boleh buat adaptasi, kita boleh buat adaptasi kepada norma baru itu. Dan ini agaknya yang disebut sebagai mana Malaysia baru, ataupun mungkin way forward kepada kita, influence yang boleh membawa kepada kebaikan untuk semualah yang itu. Itu bagi Tok Abah, Tok Abah dah fokus kepada yang itu. Manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Jom 2021. Kalau macam saya pula, mungkin saya nak, kita boleh buat macam-macam benda lagi. Kita tak fokus kita kerja ni je, so kita boleh buat benda lain juga. Contohnya kita buatlah apa-apa, kita pun boleh bantu orang sama-sama untuk buat dengan kita. Macam kalau Tok Abah enriching life orang kan, kalau saya enriching woman life, saya sama-sama orang. Contohnya suri rumah yang kan, contoh dah kita ni tak ada pendapatan suri rumah kan, so saya nak, kalau boleh lah saya nak ajak sama-sama buat bisnes dengan saya ke apa ke, kita buka peluang untuk dia. So itulah azam saya. So kita tak fokus satu, aku ada gaji kat sini, so kita cari alternatif lain lah untuk buat ni kan. Okey, baik. Saya sejujurnya macam saya cakap, saya tak tahu 2021 akan datang esok. Saya tak ada azam, tapi lepas conversation ni saya dah menetapkan beberapa azam. Lepas sembang ni saya tu ada azam pegang ni. Masuk saya sedar tak sedar, Januari bulan yang sangat bermakna bagi saya, Tok Abah. First 10 Januari 2021 ni akan datang ni, akan genap 3 tahun saya berkhidmat di Institut Darul Ihsan. 10 Januari 2021, tahun ketiga. 3 tahun, maksudnya 3 tahun lah. Tapi ada kawan-kawan yang lebih lama lah. Jadi saya personally 3 tahun 10 Januari. 13 Januari hari jadi saya, Tok Abah. Dan Januari ni adalah bulan baru yang orang kata Januari adalah adalah trial pack of the year kan, di mana bulan 1 ni orang nak buat salah ke, orang nak cuba apa-apa, make sure kau buat bulan 1, dan Februari you follow the flow sampai Disember. So saya punya azam Tok Abah 21 dengan keadaan umur sebegini, yang pertama saya harap tahun depan saya dah tak single dah, Tok Abah. Saya berharap 2021 jadi tahun saya boleh menamatkan zaman bujang saya, Tok Abah. Azam saya, InsyaAllah. Amin. The rest I will follow the flow, Tok Abah. Sebagaimana Tok Abah nak memanfaatkan orang lain, saya pun cuba nak manfaatkan diri saya ni untuk orang lain. Walaupun dalam keadaan umur saya begini, saya harap dengan apa yang saya ada, saya boleh manfaatkan diri saya ni untuk orang lain. Itu saya ingat begitu jugalah. Sebab last bila Tok Abah sebut macam tu, it's not your azam je, Tok Abah, tapi saya ingat semua orang kena berazam macam tu. Jadi Muslim yang baik adalah untuk bermanfaat kepada orang lain. So I think kita dah almost an hour recap untuk 2020 dan 2021 dan lagi berapa jam untuk tahun baru. Selamat tahun baru 2021 untuk semua, insyaAllah. Semua kawan-kawan kita, Tok Abah, kepada rakan-rakan kita, Tok Abah,
semoga 2021 menjadi tahun yang lebih baik. InsyaAllah. Amin. Mudah insyaAllah. Jom tak bang, kita makan tengah ni. Dah pukul 1 orang. Okay.